Salam sejahtera, berikut merupakan laporan lengkap mengenai aspek yang menjadi kesan mempengaruhi pembelajaran melalui teori ekologi Bronfenbrenner. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Nur Zarina binti Abdul Zaman, nombor metrik BP 2011010185 dan mengambil subjek TED 40403, Guru dan Komuniti. Berikut merupakan pengenalan kepada teori sistem ekologi Bronfenbrenner. Teori ini telah dikembangkan pada tahun 1917 dan diperkenalkan oleh Yuri Bronfenbrenner. Teori ini menekankan pengaruh persekitaran ke atas perkembangan seseorang individu, di mana menurut Bronfenbrenner, beliau menyatakan bahawa perkembangan individu ialah sebagai hasil interaksi dengan alam persekitaran dan persekitaran individu itu dipercayai dapat mempengaruhi proses pertumbuhan serta perkembangan individu tersebut. Melalui perkara ini, interaksi individu dengan persekitaran mereka dipercayai dapat mempengaruhi proses pertumbuhan serta perkembangan sama ada kita menyedarinya ataupun tidak. Menurut Al-Naimi 1994, perkembangan setiap individu berbeza berdasarkan persekitaran yang melingkungi kehidupan harian mereka. Manakala menurut Steve Verus 2007, hubungan antara rumah dan sekolah adalah sebagai persekitaran yang amat penting dalam mempengaruhi perkembangan serta pendidikan seseorang untuk terus lebih baik dan mengembangkan potensi diri mereka dalam pendidikan. Berikut merupakan aspek yang mempengaruhi perkembangan individu, iaitu mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan yang terakhir adalah kronosistem. Seterusnya merupakan aspek yang menjadi kesan mempengaruhi pembelajaran. Aspek pertama adalah keluarga. Keluarga didefinisikan sebagai unit sosial dalam masyarakat secara tidak langsung menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat. Keluarga juga didefinisikan sebagai orang yang terdekat dengan kita di mananya telah dihubungkan melalui ikatan perkahwinan, kelahiran dan penjagaan yang berinteraksi dengan persekitarannya. Terdapat faktor latar belakang keluarga dan tingkah laku ibu bapa yang dapat mempengaruhi perkembangan serta emosi dan kognitif anak, di mana pendidikan yang diterima oleh ibu merupakan sumber kekuatan yang boleh mempengaruhi tahap esteem diri dan pencapaian akademik anak dalam keluarga berisiko di luar bandar. Melalui teori ekologi Bronfenbrenner, pengaruh keluarga ini telah dikaitkan dengan mikrosistem kerana ianya melibatkan persekitaran sekeliling yang dekat di mana seseorang individu akan berinteraksi dengan persekitaran yang kecil, iaitu keluarga, di mana ianya memberikan kesan kepada pendidikan individu tersebut. Sebagai contoh, ibu bapa akan memberikan sokongan, dorongan dan motivasi kepada anak untuk lebih bersemangat dalam belajar dan meningkatkan kualiti pendidikan anak mereka agar mendapat masa depan yang lebih cerah. Aspek kedua ialah sekolah, di mana sekolah akan mempengaruhi perkembangan pendidikan individu kerana individu tersebut akan mempunyai lebih masa di sekolah sejak prasekolah lagi sehinggalah menengah atas. Sekolah ini juga merupakan institusi formal yang menjalankan proses pendidikan dari tahap prasekolah sehinggalah menengah atas. Setiap peringkat ini juga akan mempunyai silibus yang mempunyai matlamat dan objektif di mana guru memainkan peranan penting dalam mendidik pelajar. Melalui teori ekologi Bronfenbrenner, pengaruh sekolah ini akan dikaitkan dengan perkembangan pendidikan kerana termasuk dengan mesosistem kerana ianya merupakan perhubungan antara mikrosistem dengan mikrosistem yang lain. Sebagai contoh, keadaan di rumah akan mempengaruhi tingkah laku dan personaliti seseorang ketika berada di sekolah, di mana ianya akan menentukan emosi individu tersebut semasa dalam pembelajaran sama ada individu tersebut menjalankan pembelajaran dengan baik maupun sebaliknya. Aspek yang ketiga adalah rakan sebaya, di mana rakan sebaya ini akan memainkan peranan penting dalam pencapaian akademik murid. Kajian Quick mendapati bahawa rakan sebaya mempunyai hubungan yang positif dengan pencapaian murid, di mana penglibatan rakan sebaya ini akan menjadi sumber sokongan emosi sepanjang pembelajaran dengan adanya kelompok yang baik yang akan dapat membentuk karakter individu tersebut. Melalui teori ekologi Bronfenbrenner ini, pengaruh rakan sebaya dikaitkan dengan ekosistem, di mana persekitarannya tidak melibatkan murid secara langsung, tetapi keputusan yang diambil dalam persekitaran akan memberikan kesan kepada individu tersebut. Sebagai contoh, rakan sebaya yang mempunyai keputusan akademik yang lebih tinggi dan mempunyai peribadi yang baik akan membuatkan kita ingin mengikut gaya pembelajaran rakan kita sendiri agar dapat mencapai keputusan yang terbaik dan meningkatkan kualiti pendidikan kita. Aspek keempat adalah teknologi, di mana teknologi ini bukan semata peralatan dan mesin, namun ianya merangkumi idea dan proses.
Teknologi ini juga mempunyai pelbagai kebaikan dan memudahkan manusia untuk melaksanakan aktiviti tidak kira dari aspek keselamatan, kesehatan termasuklah pendidikan yang sesuai digunakan pada masa kini. Melalui teori ekologi Bronfenbrenner, teknologi ini dikaitkan dengan krono sistem yang berkaitan dengan perubahan sesuatu keadaan dalam satu tempoh masa, iaitu selaras dengan perkembangan teknologi maklumat yang dicapai oleh sesebuah negara. Teknologi ini juga mempengaruhi pendidikan seseorang dengan adanya kehadiran alat bantu seperti internet yang dapat membantu seseorang untuk mencari ilmu. Sebagai contoh, seseorang individu akan mudah dalam mencari maklumat pembelajaran dengan adanya nota bantuan yang pelbagai dan ringkas. Proses pembelajaran juga akan dilaksanakan dengan lebih seronok dan menarik dan memudahkan guru dan pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Aspek terakhir adalah norma, nilai dan amalan masyarakat, di mana setiap norma, nilai dan amalan masyarakat dalam satu tempat akan mempunyai perbezaan seperti tahap pendidikan. Sebagai contoh, sesetengah kawasan akan mengutamakan jantina lelaki untuk mendapatkan pendidikan lebih daripada perempuan. Hal ini akan membuatkan kaum perempuan terpaksa untuk tidak lebih ke hadapan dalam pendidikan disebabkan oleh pandangan masyarakat pada kawasan mereka. Melalui teori ekologi Bronfenbrenner ini, aspek norma, nilai dan amalan masyarakat dikaitkan dengan makrosistem, di mana ianya melibatkan perkembangan individu yang akan dipengaruhi oleh persekitaran. Sebagai contoh, peranan jantina akan dititikberatkan dan dominan kepada lelaki, di mana mereka akan mendapat peluang pekerjaan yang lebih dan pendidikan yang lebih. Manakala perempuan akan dianggap kaum yang lemah dan tidak layak mendapat pendidikan dan hanya layak mengurus keadaan dalam rumah. Namun, pada masa sekarang, banyak perubahan telah berlaku di mana lelaki dan perempuan berhak mendapat pendidikan yang sama dan lebih sesuai dengan kemampuan pendidikan mereka. Secara kesimpulannya, kesemua aspek ini memberikan kesan dalam mengembangkan dan meningkatkan pendidikan individu ke peringkat yang lebih tinggi, di mana keadaan sekeliling, cara komunikasi, gaya hidup dan persekitaran juga memberikan kesan kepada individu dalam pendidikan. Oleh itu, pendekatan pembelajaran perlulah dititikberatkan agar dapat membantu pembelajaran seterusnya dapat melahirkan individu yang berilmu tinggi dan boleh menghadapi dunia luar. Pendekatan yang digunakan juga perlulah sesuai agar proses pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan berada dalam keadaan yang terkawal. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.